Pada hari ini pada tahun 1959, pilihan raya umum Parlimen yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Pilihan raya kali ini menyaksikan kenaikan peratus pengundi bagi tiap kaum iaitu 57% bagi pengundi Melayu, 30% Cina dan 7% India. Jumlah kerusi yang dipertandingkan juga bertambah dari 52 pada tahun 1955 kepada 104 pada tahun 1959. Antara parti yang bertanding dalam pilihan raya ini ialah Parti Perikatan merangkumi UMNO, MCA dan MIC, Parti Negara, Parti Malaya, Parti Islam Setanah Melayu dan beberapa orang calon bebas. Parti Perikatan memenangi 74 daripada 104 kerusi yang dipertandingkan. Berikutan kemenangan besar Parti Perikatan, Tunku Abdul Rahman selaku Ketua Parti Perikatan membentuk kabinet pertama selepas merdeka. Sebuah kerajaan yang bebas dan berdaulat dalam sebuah negara yang merdeka telah berjaya ditubuhkan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya ialah Amirah Hazika binti Amri dan partner saya adalah Afini Akrumah binti Muhammad Abdul Rahim. Kami dari kelas SVM 2 Seni Kulinari ingin membentangkan tentang tajuk sejarah iaitu Bab 3.4 Amalan Demokrasi dan Pengasingan Kuasa. Amalan demokrasi dan pengasingan kuasa terbahagi kepada 3 iaitu amalan pilihan raya, kebebasan asasi dan juga pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Untuk amalan demokrasi pengasingan kuasa ini, pertamanya kita akan lihat dulu tentang demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen sebenarnya telah pun diamalkan di negara kita. Contohnya, kita ada pilihan raya. Pilihan raya merupakan salah satu ciri berparlimen. Pilihan raya adalah elemen penting yang menandakan wujudnya amalan demokrasi di negara kita. Pilihan raya umum pernah diadakan dalam tempoh 5 tahun sekali. Ianya diadakan semenjak negara kita mencapai kemerdekaan dalam membuktikan amalan demokrasi dilaksanakan di Malaysia sehingga hari ini. Mari kita lihat prosedur amalan pilihan raya. Dalam pilihan raya, kita sebagai rakyat mestilah menyemak daftar pemilih sebelum mengundi. Penting bagi kita untuk menyemak kerana kalau nama kita tidak ada di dalam daftar pemilih, bermaksud kita tidak dapat mengundi. Jadi rugi sebab tak dapat mempertahankan atau menggunakan hak kita sebagai pengundi. Seterusnya tentang kempen pilihan raya. Dengan kempen pilihan raya, kita boleh tahu siapa yang bertanding dan latar belakang calon yang bertanding. Jadi, kita bolehlah pilih siapa kita nak pilih dan selain itu, kita juga akan lebih memahami tentang manifesto yang hendak disampaikan oleh parti yang bertanding. Dari situ, kita bebas untuk buat pilihan kita di saat kita mengundi. Mengundi ni adalah rahsia dan ini juga menunjukkan tentang bukti keabsahan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Jadi, kita sebagai rakyat, kita berhak untuk mengundi jika dah cukup syarat dan mengikut prosedur yang tulus dan benar. Yang kedua, lihat pula tentang kebebasan asasi. Kebebasan asasi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang dan dalam Perlembagaan Persekutuan telah menggariskan peruntukan tentang kebebasan asasi. Antara kebebasan asasi ini termasuklah kebebasan diri, kebebasan beragama, hak berkenaan pendidikan, dan kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Mari kita lihat satu persatu. Kebebasan diri ni, tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Yang kedua, kebebasan beragama. Islam ialah agama persekutuan. Penganut agama lain boleh mengamalkan agama masing-masing. Yang ketiga, hak berkenaan dengan pendidikan. Hak berkenaan dengan pendidikan adalah tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara atas alasan agama, ras, keturunan atau tempat lahir. Yang keempat adalah kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan adalah setiap warga negara berhak kepada kebebasan bersuara, berhimpun secara aman dan membentuk persatuan. Seterusnya saya akan serahkan kepada partner saya
untuk menerangkan tajuk yang ketiga, iaitu pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Seterusnya, saya Afinia Akrama binti Mama Abdul Rahim, partner kepada Amira Azika, ingin membentangkan tentang tajuk pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Pengasingan kuasa diamalkan sejak negara mencapai kemerdekaan hingga hari ini. Kuasa pemerintahan di negara kita dibahagikan kepada 3 badan, iaitu Badan Perundangan, Legislatif, Eksekutif, Pelaksanaan dan Kehakiman Judisiari. Kuasa badan tersebut ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan yang di-Pertua Agong sebagai Ketua Utama Negara merupakan punca kuasa kepada ketiga-tiga badan ini. Ini adalah 3 badan yang di-Pertuan Agong. Yang pertama, Badan Perundangan, Badan Eksekutif, Badan Kehakiman. Badan Perundangan, Parlimen, Dewan Negara, Dewan Rakyat. Badan Eksekutif, Perdana Menteri, Jemaah Menteri, Kementerian. Badan Kehakiman ialah Ketua Hakim Negara, Mahkamah Atasan, Mahkamah Bawahan. Seterusnya ada 3 struktur pentadbiran persekutuan, iaitu Persidangan Pertama Parlimen Persekutuan Tanah Melayu pada bulan September 1959. Yang kedua, Kabinet Jemaah Menteri selepas merdeka diketuai oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Ketiga, The Lord High Chancellor Britain berdiri di tengah bersama-sama hakim Tanah Melayu selepas mesyuarat khas di Mahkamah Agong Kuala Lumpur sejurus kemerdekaan. Badan Perundangan ialah badan perundangan berfungsi menggubal undang-undang. Badan perundangan pada peringkat kerajaan persekutuan ialah Parlimen. Badan perundangan pada peringkat kerajaan negeri pula ialah Dewan Undangan Negara. Parlimen juga terdiri pada 3 bahagian. Parlimen terdiri daripada 3 komponen, iaitu yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang kedua, Parlimen merupakan lambang demokrasi dan mencerminkan aspirasi rakyat melalui perwakilan yang dipilih. Yang ketiga, Parlimen juga boleh membuat pindaan undang-undang persekutuan sedia ada, menyemak dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan dan sistem cukai yang baharu. Dewan Undangan Negeri. Dewan ini terdiri daripada Sultan atau yang di-Pertua Negeri selaku Ketua Negeri, Speaker Dewan dan Ahli Dewan Undangan Negeri yang dipilih melalui pilihan raya peringkat negeri. Badan Eksekutif ialah badan pemerintahan yang melaksanakan kuasa eksekutif mengikut Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, Jemaah Menteri. Jemaah Menteri terdiri daripada Perdana Menteri dan Menteri seperti Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan dan Menteri Kesihatan. Yang kedua, tugas utama Jemaah Menteri menggubal dasar negara dan melaksanakan pembangunan. Yang ketiga, Menteri mengetahui kementerian untuk melaksanakan dasar kerajaan yang diputuskan oleh Jemaah Menteri. Yang keempat, sekiranya seseorang menteri tidak bersetuju dengan dasar kerajaan, beliau hendaklah meletakkan jawatan sebagai ahli Jemaah Menteri. Perdana Menteri mengetahui Jemaah Menteri memimpin kerajaan dan menjalankan pentadbiran pada peringkat kerajaan persekutuan. Jemaah Menteri juga terdiri daripada Jemaah Penasihat Raja, Jemaah Menteri Istana, Jemaah Menteri Keadilan dan Kehakiman, Jemaah Menteri Dalam Negeri, Jemaah Menteri Luar, Jemaah Menteri Perbandaran, Jemaah Menteri Peperangan. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri iaitu pada peringkat negeri, kuasa eksekutif terletak pada Sultan atau Raja atau yang di-Pertua Negeri. Bagi negeri di Semenanjung Malaysia,
Kuasa eksekutif ini dilaksanakan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau Exco di Sarawak dan Sabah. Badan Eksekutif Negeri dikenali sebagai Kabinet Negeri. Pentadbiran kerajaan negeri diketahui oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Akhir sekali, Badan Kehakiman. Badan Kehakiman diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Kuasa Badan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah. Hakim dilantik untuk memastikan sistem kehakiman dan keadilan ditegakkan di negara kita. Peranan Badan Kehakiman adalah untuk mengadili pertikaian antara pemerintah dengan rakyat maupun sesama rakyat. Badan Kehakiman juga menyelesaikan konflik kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Sekian dari saya, Afina Alkoma binti Muhammad Abdul Rahim, dan partner saya adalah Amirah Azika. Sekian, terima kasih.